Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang ke Trend Talk. Terima kasih Transtalk kerana menjemput saya untuk kesekian kalinya. Alhamdulillah. Sihat je Umi? Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. So Ustaz, dengan cerita Ustaz suka jalan-jalan explore seluruh dunia Alhamdulillah, itu salah satu terapi sebenarnya. Terapi untuk saya, terapi untuk keluarga kan. Sebab ada orang, yelah kita kan sekarang viral apa, healing kan. Yelah. Tapi apa definisi healing tu? Pada saya healing tu subjektif, dan juga apa yang kita rasa kita boleh release stres. Betul, Apa otak yang kita tepu boleh kan. betul, apa yang kita boleh rasa okey dengan benda tu, lepas tu kita lebih produktif untuk kerja ke, untuk apa saja yang terlibat secara langsung untuk kita lah. Betul, dia macam bagi otak kita refresh balik. Betul. Kan. Dengan cerita Ustaz pun macam nak pergi Jepun, nak explore Jepun. Ya, itu antara bucket list lah kan? Bucket list Bucket list yang kena ada. Sebab kita tahu Jepun adalah salah satu negara yang maju, developed country kan. Jadi banyak benda-benda yang kita boleh belajar. Satunya dari segi teknologi. Dan juga saya sangat tertarik sebab kalau sebelum-sebelum ni kita pernah dengar populasi masyarakat Muslim di Jepun itu sendiri tidak ramai. Betul. Dan apa yang saya perhatikan, sebenarnya mungkin salah satu asbab, minta maaf kalau saya bersalah, minta betulkan saya, antara asbab saya rasa sebab masyarakat Jepun tu sendiri sudah menggambarkan peribadi Muslim sebenarnya. Ya, dia punya apa yang saya pernah dengar di peringkat awal persekolahan, peringkat kindergarten, mereka dah diajar untuk kena mop lantai di sekolah masing-masing. Betul. Dan so kita kat Malaysia tak ada benda tu. Sebab kalau kita buat macam tu, mak bapak akan datang saman cikgu. Apa ni kat rumah saya bibik yang buat semua. Kat sekolah saya, anak saya jadi bibik. Saya tidak hantar anak kat saya ke sekolah untuk jadi bibik. Kan. So ini yang ilmu parenting pun penting lah kan? untuk Nak educate kan. Betul, nak educate. Betul. Dan sebenarnya masyarakat kita kena, minta maaf ini pendapat peribadi, kita kena keluar daripada Malaysia, belajar budaya orang luar. Ya. Yang baik ambil, yang tidak baik tinggalkan di luar. Betul, saya setuju. Kan? So Jepun adalah salah satu destinasi yang kita boleh pergi dan kita belajar sesuatu. Betul. Dan alhamdulillah saya pernah dimaklumkan oleh kawan saya, sahabat saya, dia pernah ditawarkan untuk menjadi imam selama sebulan waktu Ramadan di Jepun. Oh, bestnya. Tak silap saya Osaka ke mana? Osaka. Okey. Sebab saya kenal banyak tempat di Jepun pun sebenarnya sebab minat saya adalah, salah satu passion saya adalah bola. So saya tahu secara geografinya Osaka Gamba, Cruzeiro, bukan Cruzeiro, apa lagi, Urawa Red Diamond semua tu, Shimizu Espals, Yokohama Marinos. So benda tu mungkin pada orang bola tu sekadar entertainment sahaja, tapi saya banyak mengenali peta dunia disebabkan bola sepak. Macam contoh Sparta Praha, salah satu kelab di, tak silap saya, Republic Czech. Kalau disebut dari segi tulisan Prague, tapi kawan saya yang pernah belajar kat sana dia bagi tahu ada juga orang sebut Praha, Prague. So daripada situ kita belajar banyak benda kan. Lagi-lagi zaman sekarang dengan Google, Ustaz Google, Mr. Google semua ada. Sampai kan tanya hukum hakam pun tanya Ustaz Google. Lepas tu bila ke laut, Google tak dapat apa-apa, kita yang masuk neraka. Yelah tu. Kan. So Ustaz lagi tahu daripada saya yang tim-tim Jepun bola ni, saya pun macam alhamdulillah. Saya pun tak tahu. Walaupun kita sokong jadi T, tapi kena tahu juga perkembangan luar negara lah. Betul lah tu. Sebab saya tak suka penggunaan kata mengajar. Saya suka berkongsi ilmu. So ilmu-ilmu dalam kelas saya suka bukan merujuk kepada ilmu kerohanian, ilmu tajwid Quran semata-mata, tapi macam mana nak menjadi the better version of you. Ada adab, betul, culture, adab, ilmu. Sebab ilmu ni bukan 100% berkaitan dengan Al-Quran semata-mata.
Tetapi dalam ilmu adab pun, walaupun ada yang disentuh dalam Islam itu sendiri, tetapi kita kena ambil semua benda-benda, dia kata apa, orang kata apa, kita ni kena all rounded. Ada waktu masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang rimau mengaum. Wow. So aum kan. So kena depends pada situasi lah. Dan yang penting kena tambah ilmu. Kena tambah ilmu, ada peluang, ada duit sikit, mungkin boleh pergi musafir untuk kenal dunia orang. Okey. Cakap pasal benda tu, saya nak tahu macam mana kita nak khusyuk dalam solat tu yang Ustaz. Saya sentiasa macam, yelah macam Yumi pun adalah, bukan setiap kali kita solat tu dapat yang betul-betul yang macam khusyuk tau. Macam betul. Sometimes kan Yumi ada rasa macam tiba-tiba macam ada something kat sebelah ke, macam ada orang perhatikan ke. Faham tak macam tu Ustaz? Ini dah macam misteri Nusantara. Ada bang. Ini kena panggil Kan Cik macam, Afiq. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk soalan tu, dia ada banyak cara yang ulama ajar. Sebab kita kena rujuk ulama sebab bab ahli agama, ulama itulah pewaris Nabi. Kita tak boleh tanya Pak Mak Western contoh kan. Pak Mak Western mungkin bab perkara-perkara makanan Western kita tanya dia lah. Tapi untuk ilmu agama kita rujuk kepada ulama, dan ulama yang betul lah. Antara apa yang diajar oleh ulama, salah satu cara ataupun ikhtiar untuk kita khusyuk dalam solat, yang pertamanya yang kita boleh buat, sebelum azan tu masuk kita dah ready untuk solat. Benda ni susah, tapi kita kena cuba. Faham, kena paksa. Sebab kadang-kadang bila kita solat ni, selagi contohlah sekarang kita zuhur, selagi tak nak masuk asar, kita tak rush untuk solat kan. Agak-agak lagi 10 minit, setengah jam, baru nak kocoh, betul, baru ke kabur nak pergi ambil wuduk semua. So ulama ajar kalau boleh sebelum azan tu dikumandangkan, kalau contohlah asar, sebelum azan asar tu lagi 3 minit 4 minit kita dah ready. Aku dah ready untuk solat di tikas sejadah. Maksudnya itu pun sebenarnya bila kita balik, kita revise balik, sebenarnya dia mengajar kita menjadi seorang yang sangat menjaga masa. Time management. Faham. Betul lah, dia actually dia bagi kita, educate kita untuk time management tu. Betul. Sebenarnya apa yang Allah takdirkan tu, itu dah terbaik lah. Cuma kita mungkin nampak semayang tu hanya sekadar Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, itu sahaja. Sebab betul. Apa? Sebab kita ikut sekadar ikut, tidak dengan ilmu. Betul. So kena tambah ilmu. Walaupun kita dah saya dah solat 30 tahun Ustaz, kamu yakin ke kamu solat tu betul? Kan tak pernah ada orang, contoh Cik Yumi solat, tiba-tiba ayah Cik Yumi duduk kat sebelah, Yumi, you baca tu salah lah. Kan, tak ada. Tapi macam mana kita nak tahu kita ni betul ke tak salah? Kita kena belajar, cari guru. Sebab zaman sekarang zaman fitnah, zaman AI ni, ada orang dia kata, Ustaz saya belajar dengan Ustaz AI je Ustaz. Saya tidak kata benda tu salah, tapi saya kata untuk reference, untuk rujukan betul, boleh. Tapi you kena cari orang yang hidup untuk betulkan bacaan you. Untuk dengar bacaan you, barulah ada twist communication kan. Betul. So, untuk AI saya tidak menidakkan kebaikan dia. Tetapi kalau tanya saya secara peribadi, saya akan syorkan carilah guru. Saya lagi suka one to one. So betul. At least benda tu lagi sampai. Betul, lagi sampai. Kadang-kadang online ni ada benda yang tak deliver dan sebagainya. Banyaklah obstacle ataupun halangan-halangan. Faham. Itu yang pertama. Solat maknanya sebelum azan tu kita dah get ready. Kemudian yang keduanya adalah kita cuba memahami translation ataupun translation? Terjemahan apa yang kita baca dalam solat tu. Bismillahirrahmanirrahim, apa maksud dia? Ar-Rahmanirrahim, kita ulang benda yang sama. Kita ulang benda yang sama. So benda tu dia akan melekat tau. Sebab kenapa kita boleh hafal surah Al-Fatihah sampai sekarang? Kenapa kita tak boleh nak hafal surah Yasin ataupun surah lain, Al-Waqi'ah ke, kan? Satu sebab panjang lah, satu kan. Tapi surah Al-Fatihah ni sebab benda diulang-ulang, diulang-ulang dan dia melekat. Begitulah kaedah orang hafaz Quran. Hafiz dia ulang. Jadi cuba cari maksud dia. Sama ada kalau kita orang Melayu, carilah dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Malaysia. Kalau kita orang daripada Russia,
carilah translation bahasa Russia. Kalau Jepun, carilah Jepun. Jepun je gambar tiku dasar ya. Gambar tiku dasar. Ultraman contoh kan. So macam tu. So benda tu secara tak langsung ini adalah salah satu inisiatif ataupun ikhtiar kita untuk lebih khusyuk dalam solat. Sebab bila kita tengok terjemahan tu, kita sambil solat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Dia akan bermain, kita ingat dan dia akan main dalam fikiran kita. Betul. So